Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Persekutuan hari ini dimaklumkan bahawa Datuk Seri Najib Razak gagal menunjukkan usaha wajar bagi mendapatkan dokumen tambahan adendum ketika prosiding permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi. Peguam Negara Muhammad Dusuki Mokhtar dalam hujannya berkata, bekas Perdana Menteri itu mempunyai segala peluang untuk memperoleh dokumen berkenaan ketika permohonan semakan kehakiman difailkan namun gagal berbuat demikian. Tita adendum berkenaan dikatakan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang membolehkan bekas ahli parlimen pekan itu menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta. Dia berkata anak responden iaitu Muhammad Nizar yang juga Esko Pahang boleh sahaja mendapatkan adendum itu dengan usaha wajar yang munasabah memandangkan dia sering menghadiri mesyuarat dan menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah. Bagaimanapun dokumen itu hanya diperoleh selepas keputusan Mahkamah Tinggi diumumkan iaitu yang menolak kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman oleh Najib katanya. Kegagalan mematuhi syarat ini menjadikan permohonan untuk mengemukakan bukti baharu tidak boleh diterima katanya pada prosiding rayuan Peguam Negara terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan rayuan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman berhubung tita adendum di Mahkamah Tinggi dan mengemukakan bukti baru. Muhammad Dusuki turut berhujah bahawa keputusan minoriti Mahkamah Rayuan adalah tepat apabila mendapati tiada usaha wajar dilakukan oleh pihak responden. Malah, responden juga tidak cuba menghubungi pihak Istana Pahang untuk mengesahkan kesahihan adendum yang didakwa dilampirkan pada perintah utama bertarikh 29 Januari 2024. Walaupun berada di penjara Kajang, responden dibenarkan menggunakan kemudahan yang tersedia untuk berhubung dengan pihak berkuasa. Dia yang mendakwa kewujudan dokumen tersebut perlu membuktikannya katanya. Dia juga menyifatkan permohonan semakan kehakiman Najib hanya berasaskan kabar angin kerana bukti yang dikemukakan tidak mencapai tahap kebolehpercayaan minimum untuk diterima sebagai bukti baru. Sementara itu, peguam yang mewakili Najib Razak, Muhammad Syafiq Abdullah berhujah bahawa pejabat Peguam Negara sebenarnya sudah mengetahui kewujudan tita adendum itu kerana ia telah dialamatkan kepada bekas Peguam Negara yang kini Hakim Mahkamah Persekutuan Ahmad Terry Rudin Muhammad Saleh. Pendengaran rayuan di hadapan panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Malaya Hasna Muhammad Hashim dan bersidang bersama-sama Zabaria Muhammad Yusuf serta Hanifah Fakirullah akan bersambung pada 9 Julai. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun berkaitan kes SRC International Sdn Bhd selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan dan permohonan semakannya. Pada Februari tahun lepas, Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman asal 12 tahun penjara dan denda RM210 juta kepada 6 tahun penjara dan denda RM50 juta. Mahkamah Persekutuan hari ini dimaklumkan bahawa Datuk Seri Najib Razak gagal menunjukkan usaha wajar bagi mendapatkan dokumen tambahan adendum ketika prosiding permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi. Peguam Negara Muhammad Dusuki Mokhtar dalam hujannya berkata, bekas Perdana Menteri itu mempunyai segala peluang
untuk memperoleh dokumen berkenaan ketika permohonan semakan kehakiman difailkan namun gagal berbuat demikian. Tita adendum berkenaan dikatakan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang membolehkan bekas ahli parlimen Pekan itu menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah Rm42 juta. Dia berkata anak responden iaitu Muhammad Nizar yang juga Esko Pahang boleh sahaja mendapatkan adendum itu dengan usaha wajar yang munasabah memandangkan dia sering menghadiri mesyuarat dan menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah. Bagaimanapun dokumen itu hanya diperoleh selepas keputusan Mahkamah Tinggi diumumkan iaitu yang menolak kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman oleh Najib katanya. Kegagalan mematuhi syarat ini menjadikan permohonan untuk mengemukakan bukti baharu tidak boleh diterima katanya pada prosiding rayuan Peguam Negara terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan rayuan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman berhubung tita adendum di Mahkamah Tinggi dan mengemukakan bukti baru. Muhammad Dusuki turut berhujah bahawa keputusan minoriti Mahkamah Rayuan adalah tepat apabila mendapati tiada usaha wajar dilakukan oleh pihak responden. Malah, responden juga tidak cuba menghubungi pihak Istana Pahang untuk mengesahkan kesahihan adendum yang didakwa dilampirkan pada perintah utama bertarikh 29 Januari 2024. Walaupun berada di penjara Kajang, responden dibenarkan menggunakan kemudahan yang tersedia untuk berhubung dengan pihak berkuasa. Dia yang mendakwa kewujudan dokumen tersebut perlu membuktikannya katanya. Dia juga menyifatkan permohonan semakan kehakiman Najib hanya berasaskan kabar angin kerana bukti yang dikemukakan tidak mencapai tahap kebolehpercayaan minimum untuk diterima sebagai bukti baru. Sementara itu, Peguam yang mewakili Najib Razak, Muhammad Syafiq Abdullah berhujah bahawa pejabat Peguam Negara sebenarnya sudah mengetahui kewujudan tita adendum itu kerana ia telah dialamatkan kepada bekas Peguam Negara yang kini Hakim Mahkamah Persekutuan Ahmad Terry Rudin Muhammad Saleh. Pendengaran rayuan di hadapan panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Malaya, Hasna Muhammad Hashim dan bersidang bersama-sama Zabaria Muhammad Yusuf serta Hanifah Fakirullah akan bersambung pada 9 Julai. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun berkaitan kes SRC International Sdn Bhd selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan dan permohonan semakannya. Pada Februari tahun lepas, Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman asal 12 tahun penjara dan denda Rm210 juta kepada 6 tahun penjara dan denda Rm50 juta.